Oi, mak suruh kau jadi imam lah. Bangunlah weh. Namun mak yang dipetik terus membuatkan mata saya ni terbungkang dan saya menolak bantal tu ke tepi. Lantas beralih memandang jam dekat telefon. Pukul 6.15 pagi. Dengan keluhan yang panjang, saya terus bangkit daripada katil. Ifan, nak? Kau dah bangun tidur ke belum? Kini suara mak pula yang bergema tau. Membuatkan saya ni terus berdiri. Kejap mak, kejap. Orang nak ambil air semayang dulu ni. Cepat siap. Lepas tu kita boleh baca Yasin. Boleh tengokkan si Intan ni. Tutur mak saya. Mendengarkan nama Intan ni, saya terus meluru, membuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi diharapkan anda semua pada hari ini sehat-sehat belaka lah hendaknya, ya, insya-Allah. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut, ya. Baiklah, sebelum kita bermula, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan anda semua kisah berkenaan dengan satu kampung tu. Terletak dekat mana? Tempat yang dirahsiakan. Jadinya, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kali ni kan, macam kisah yang KSM katakan tadi berkenaan dengan kampung. Kita terus dengan kisah dia. Kampung Seribu Kubur. Ni part pertama lah. Cerita ni agak panjang jugalah kisah dia. Jadi, kita terus dengan kisah part yang pertama dia. Baiklah, kalau anda semua dengar nama kampung ni, Kampung Seribu Kubur tu, anda semua tak salah dengar. Memang betul. Memang itulah namanya kampung saya ni. Kampung Seribu Kubur. Tapi kalau orang yang baru nak kenal dengan saya, bila dia orang tanya pasal saya ni asal daripada mana, saya akan jawab dengan ringkas dia. KSK. Bunyinya macam gempak kan? Moden gila. Padahal kampung je. Dan kalau mereka nak tahu apa maksud KSK tu, sampai ke sudahlah, saya tak akan nak beritahunya. Tak kisahlah kalau nak bagi saya RM1,000 sekalipun, nak ugut saya sekalipun, saya tetap tak akan beritahu nama kampung saya sendiri. Sebab secara jujurlah, kalau saya beritahu, ianya hanya akan menimbulkan pelbagai persoalan yang saya sendiri tak tahu jawapan dia. Pada awalnya lah. Okey. Tapi sekarang ni saya dah tahu dah asal usul nama kampung saya. Sesuatu yang saya akan ceritakan pada anda semua pada hari ini. Dalam berpuluh-puluh orang kawan yang saya ada dan seorang awek yang saya ada ni, tak ada siapa pun dekat antara mereka ni semua yang tahu tentang kampung saya ni. Jadi, bila awek saya kata dia nak ikut saya balik kampung, jadi saya terus jadi tak senang duduk waktu tu. Tak senang hati jadinya. Sayang, saya nak buat apa? Nak ikut balik kampung ni? Boleh pula, dia tanya. Minggu lepas Bi buat apa? Ni tanya awek saya lah kan. Time ni saya saja je lah buat blur-blur, buat macam tak faham tau. Bi lupa ke? Bi ikut sayang balik kampung. Ni kata awek saya lah. Kampung lah sangat kan. Padahal rumah mak bapak dia ni dekat tengah kota Melaka tu. Dekat tengah bandar. Jadilah sebab awak yang ajak saya kan, saya ikut lah. Dan
Saya dah bawa awak jumpa mak bapak saya. Ni kata awak saya lah. Saya dah bawa awak jumpa mak bapak saya. Dan mereka dah restu pun perhubungan kita ni. Bila awak pula nak bawa saya jumpa mak bapak awak? Dan waktu ni, saya dah terdiam dah. B, panggil Intan awek saya waktu tu lah. Dah tak ada kelembutan lagi ataupun kemanjaan lagi dalam panggilan dia waktu tu. Pertama, B dah tak ada bapa dan B ada mak je. Balas saya tau. Okey. Sayang faham. Sayang minta maaf. Dan tuturnya kembali lembut dalam nada suara yang enaklah didengar kan. Dan kedua, kampung B ni memang kampung betul. Takut sayang tak selesa je nanti. Kata saya lah buat dia. Orang kata nak biarkan dia rasa macam kalau boleh tak ikut lah balik kampung kan. Macam tu lah. Dan ketika itu saya lihat Intan dah mengeluh tau. Intan ni awek saya dan turut sama meletakkan sudu dan garpu dia kat situ. B lupa ke yang sayang ni pun asal daripada kampung juga. Kampung mak sayang kan dekat Kedah sana tu. Balas si Intan ni. Dah keluar dah logat Kedah dia waktu tu. Kalau tak sampai ke sudah cakap macam orang KL je. Fikir saya dalam hati. Melihat tak ada jawapan daripada saya ni, Intan sekali lagi bersuara. B, boleh kan bawa sayang balik kampung B jumpa mak B? Dan waktu ni saya tersenyum je lah. Seboleh-bolehnya saya tak naklah nak bawa Intan ni ke tempat yang bukan-bukan. Walaupun kampung tu adalah tempat asal usul saya. Tapi saya waktu ni dah tak ada pilihan lain lah. Melainkan menuturkan ayat persetujuan. Dan saya tak mahulah memanjangkan lagi perbincangan ni. Macam ni lah B tanya mak B dulu. Boleh ke nak bawa anak dara orang balik kampung? Kata saya. Mengharapkan kata-kata saya ni cukuplah sebagai penamat. Dan Intan tak menjawab. Sebaliknya waktu ni dia hanya tersenyum je. Dan menyambung kembali suapan dia. Dan ketika itu saya menganggap yang saya ni sudah pun beroleh kemenangan. Tapi tanpa saya tahu. Yang saya hanyalah memenangi pertarungan. Dan yang si Intan ni pula sudah pun memenangi peperangan waktu tu. Jadinya nak diceritakan ceritalah. Ditakdirkan pada malam Ahad 2 hari kemudiannya saya mendapat satu panggilan. Panggilan daripada mak saya ni. Memang besar dah call pula ni kan. Dan mak dengar kata mak lah Mak dengar katanya menantu mak nak ikut sama. Kata mak saya macam tu lah. Balik sekali minggu depan ke? Waktu ni saya macam begitulah mak saya ni kan. Selepas selesai berjawab salam je, terus diterjahnya dengan soalan tau. Dan kalau saya tengah makan masa tu, boleh jadi terjekit mendengarkan soalan mak ni kan. Dah jadi bisu pula. Betul ke apa yang mak tanya ni? Waktu tu saya macam, saya mengeluh lah. Mana mak tahu ni? Soal saya kembali. Dan saya dah boleh agak dah dari mana sumber informasi mak saya ni. Kakak kau yang cakap kan? Katanya menantu mak nak balik. Dan saya waktu ni dah rasa macam geram je kan dengan kakak saya. Pandai sungguh kakak ni memilih kata-kata. Tapi geram saya ni lebih pada Intan awek saya tu lah. Liciknya dia ni menyampaikan hajat dia dekat belakang saya. Dan melalui kakak yang saya ni yang memang sudah sedia suka pada dia. Orang baru je nak tanya kat mak. Yelah takut mak tak suka je. Apa pula mak tak suka? Mak dah lama tunggu kau kahwin. Bukan orang kata mak bukan makin muda, makin tua. Jadinya mak pun waktu ni pandai juga memilih kata-kata tau. Membuatkan saya ni rasa macam tersepit kat jelah-jelah tengah ni dengan hanya satu je jalan keluar. Baiklah mak kan. Nanti orang bawa lah Intan balik ke kampung. Makanya dijadikanlah cerita pada tanggal 15 Januari yang lepas. Saya pun bergeraklah ke utara Semenanjung dengan awek saya ni duduk dekat sebelah. Dan wajah dia waktu tu punyalah ceria, tersenyum sepanjang perjalanan. Dan saya ni waktu tu dah muka muram durja lah mengetahui yang saya sudah kalah dalam pertandingan tu kan. Perjalanan memakan masa lebih kurang 5 jam lah macam tu. Daripada ibu kota Kuala Lumpur ni, Intan sakan tau berborak sepanjang perjalanan. Barangkali lah teruja sangat-sangat. Banyak soalan yang ditanyakan pada saya. Dan saya pula waktu ni hanya menjawab sepatah-sepatah saja soalan-soalan daripada Intan tu. Dan mata saya ni lebih tertumpu pada jalan. Tapi kegembiraan Intan ni tak berkekalan. Raut wajahnya yang tadi ni tersenyum gembira macam tu bertukar terkejut serta merta sebab saja kereta saya memasuki simpang ke kampung.
Terbeliak besar mata dia ni, tapi saya tak pula lah tersenyum melihat gelagatnya tu. Dan hati saya waktu ni turut gemuruh bila melihat kat kiri dengan kanan saya. Memang biasalah bagi sesiapa untuk melihat kubur di mana-mana kampung kan. Tapi yang biasanya kubur itu berpagar, bersempadan dan tak memasuki kawasan rumah orang. Itu yang biasalah kan. Tapi yang luar biasanya bila kubur tu tak ada pagar, terbentang seluas mata memandang dengan batu-batu berdiri tegak seolah-olah ia bangkit daripada tanah. Dan yang luar biasanya bila rumah-rumah terletak kemas di tengah-tengah kubur yang berdiri tegak tu, dan setiap satu daripada kubur tu barangkali lah sudah berusia ratusan tahun dengan nisan yang sudah pun sengit sebelah. Dan ada yang sudah pun hampir tenggelam dalam tanah. Tapi elok je di tengah-tengah kubur tu terletak rumah-rumah kampung yang menjadi tempat tinggal penduduk kampung 1000 kubur tu. Dan di antara dua tanah kubur tu yang terbentang seluas mata memandang itulah, saya membawa kereta saya dengan awek saya ni ada dekat sebelah ni, dah terdiam dah dia waktu ni. Dan dengan wajah yang suram, dan dia ni seperti ingin menanyakan sesuatu pada saya. Tapi bila melihatkan wajah saya ni yang sama sugul je daripada tadi, dia dah tak punya pilihan lain melainkan hanya mendiamkan diri. Dan wajahnya ditundukkan ke bawah. Barangkalilah tak berani untuk nak melihat tanah yang menjadi tugu kepada kematian tu. Dan ada sesuatu yang menjentik hati awek saya waktu tu. Mungkin tak kelaluan jika hendak dikatakan yang awek saya ni sedang ketakutan. Selang beberapa minit macam tu, merentas antara dua tanah kubur tu diiringi oleh senja yang semakin gelap. Dan akhirnya saya membelok ke kiri. Dan kereta saya kini diparking kat depan sebuah rumah kayu dengan 3-4 pasang batu nisan menjadi petanda masuk di situ. Selepas memakingkan kereta dan mematikan enjin kereta, saya akhirnya memandang pada Intan sambil menarik nafas panjang. Selamat datang ke Kampung 1000 Kubur. B cakap nama kampung B KSK kan? Soal Intan awek saya ni lah. Dan ketika itulah saya ni menggendong beg kami berdua tu dan meletakkannya dekat depan pintu rumah. Dan saya terus mengetuk pintu tanpa menjawab soalan Intan waktu ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. B, kenapa tak jawab soalan sayang? Rungut Intan saya sekali kan, yang mula menarik lengan baju saya waktu ni. Dan saya menoleh memandang Intan sambil tersenyum waktu tu. Dan mulut saya ni ingin menuturkan sesuatu sebenarnya, tapi tak sempat kerana pintu kayu sudah pun terbuka. Dan kakak menyambut kami berdua dengan senyuman waktu tu. Dan tapi dia terus melugu ke arah Intan, memeluk awek saya ni seolah-olah seperti adik dia sendiri. Ya Allah Intan, lama tak jumpa kau. Rindu akak dengan kau ni. Kata Intan pula tau. Akak tak rindu dengan Irfan ke? Soal Intan sengaja mengusik waktu tu. Rindu kat dia nak buat apa? Menyusahkan hidup je. Balas kakak saya. Malas saya nak melayan kerenah kakak saya yang suka berdrama waktu tu. Dan mak pula waktu ni tengah berdiri kat depan pintu tau, dengan kedua tangannya dekat belakang. Gayanya macam pengetua sedang melakukan pemeriksaan. Dan saya pun meletakkan pad ke bawah dan mendapatkan tangan mak lalu menciumnya. Dan mak memandang saya ni sambil mengangguk-angguk, tanda berpuas hati dengan langkah pertama saya. Kata nak telefon sebelum sampai. Mana sempat mak, orang kan tengah bawa kereta, kata saya memberi alasan waktu tu. Si Intan ni tak boleh telefon ke? Soal mak lagi sekali yang kini sedang memandang pada awek saya ni daripada atas ke bawah pandangnya kan, seolah-olah ada sinaran X pada mata dia tu. Mak ni, orang tu mana boleh telefon? Kan dia nak hafal jalan nak balik kampung nanti. Tutur si kakak pula menjadi tukang pembela yang tak bertauliah. Dan saya pun menjeling tajam pada kakak yang menjelirkan lidahnya pada saya waktu ni. Dan mak pula sekadar tersenyum je, barangkali berpuas hati dengan penilaiannya lah. Intan, kau masuklah dulu. Mak tengah siapkan makanan ni. Ajak mak saya lagi. Dan saya mula bergerak mengikuti Intan daripada belakang, bersedia untuk memasuki rumah. Tapi belum sempat saya masuk ke dalam rumah, mak terlebih dahulu telah mengangkat tangan dia dan menahan saya. Kau Irfan, pergi sembahyang dululah.
Mak tahu kau belum solat maghrib kan? Pesan mak kembali. Tapi, mak, kan orang musafir. Musafir apa kau ni? Ni kan rumah kau. Barang-barang kau tu biarkan je kat situ. Nanti biar kakak kau je yang angkat. Yang tu saya setuju. Yang tu saya setuju. Lalu terus masuk ke rumah. Mengambil wuduk. Dan saya langsung tak mengambil peduli jeritan kakak daripada belakang. Woi, angkat beg kau ni. Dan ini adalah kisah pembukaan berkenaan dengan Kampung Seribu Kubur daripada KSM. Macam mana anda rasa kisah pembukaan ni? Menarik tak? Kalau rasa menarik, kita terus dengan part yang kedua, Kampung Seribu Kubur ni. Okey, kita terus dengan kisah dia. Mak masak daging goreng asam, makanan kegemaran saya. Rasanya lebih kurang seperti asam pedas lah macam tu. Tapi daging yang digunakan bukanlah daging ketel. Ketel pula, tetel kata dia. Dan kuahnya lebih pekat. Memang sampai menjilat bekas mangkuk lah kan. Sedap benar lah tu kan. Kau seorang je ni aku tengok yang boleh hirup kuas pedas tu. Beli kakak saya. Saya yang sedang enak menghirup tu terus berhenti tau. Tersengih lalu meletakkan kembali piring ke atas meja. Sampai naik berpeluh saya tengok. Tutur Intan pula yang mula menghulurkan tisu pada saya. Dan saya sempat melirik pada mak. Yang sekadar memerhatikan pelakon kami berdua. Saya pun mengambil tisu itu sambil mendiamkan diri. Tak berani nak bersuara. Enggan mengundang komen tajam daripada mak ni. Intan yang nampak perubahan daripada raut wajah saya ni terus bersuara. Barangkali lah waktu tu Intan ni cuba untuk menghidupkan suasana. Kak, Abang Irfan cakap nama kampung akak ni KSK. Bila dah sampai ni, dia panggil pula Kampung Seribu Kubur pula. Tutur Intan mengomel waktu tu. Dan saya ni dah terdiam tau. Begitu juga dengan kakak. Dan kami berdua terus berubah jadi sugul tau. Bila topik tentang nama kampung ni diutarakan. Dan kami berdua memandang mak. Barangkali meminta panduan daripada mak. Orang yang lebih berpengalaman dalam hal-hal seperti ni. Itulah nama kampung ni Kampung Seribu Kubur. Si Ifan ni saja je nak yang pendek-pendekkan nama dia jadi KSK. Kononnya lebih moden, kata mak saya. Sebab apa tu? Soal awek saya si Intan ni. Sebab kubur-kubur tu lah. Nampak kan tadi masa masuk kampung tadi? Kata mak saya ni. Dan Intan pun mengangguk. Dan kakak pula masing-masing dengan saya lah. Kakak dengan saya ni masing-masing pun mendiamkan diri. Nampak, pasal tu pun nak tanya gak, tapi segan. Tutur Intan kembali. Dan saya pun tersenyum dalam diam. Pandai juga awak saya ni menyusun kata dalam hati kan. Apalah nak disegankan. Tapi kalau tanya mak pun susah mak nak ceritakan. Ceritanya panjang. Satu malam pun boleh tentu habis lagi. Tutur mak waktu ni sambil-sambil konon-konon buat lawak lah. Orang kampung tak kisah ke? Soal Intan kembali. Dalam nada yang macam agak serius lah waktu tu. Dan mak pun menggelengkan kepala. Sebab dah biasa dah. Lagipun ada satu je pantang larang kat kampung ni. Yang kau pun kena ikut tau. Apa dia? Soal Intan kembali tau. Pastikan semua ada dalam rumah bila menjelang pukul 3 pagi. Dan waktu ni Intan dah tenganga tau. Mendengarkan jawapan daripada mak. Dan dia menoleh memandang saya dan juga kakak waktu tu. Meminta penjelasan daripada kami berdua. Tapi kami berdua sekadar mengangkat bahu. Nanti ada masa nanti mak ceritakan kenapa. Kata mak saya. Yang mula mengangkat pinggan dan meletakkannya dekat sinki. Dan saya dengan kakak pun berbuat perkara yang sama. Meninggalkan Intan dalam keadaan termagu-magu di situ. Jam sudah pun menginjak pukul 11 malam. Tapi saya masih lagi bergorek ke kiri dan kanan. Cuba untuk mencari tidur. Yang ada pada saya waktu tu hanyalah rasa resah je. Memikirkan perbualan Intan dengan mak sewaktu makan malam tadi. Sedikit penjelasan sebelum saya ni dituduh yang bukan-bukan oleh anda semua, kata dia. Saya tidur berasingan. Intan barangkali sedang nyenyak tidur di elok mimpi waktu ni. Tidur bersama dengan kakak saya. Dan saya pula tidur di bilik utama dan berhampiran dengan ruang tamu. Bilik yang paling dekat sekali dengan pintu rumah. Dan
Bilik kakak rasanya masih lagi tempat yang sama, dekat dengan bilik air. Yelah, kakak ni dia jenis kaki rajin kencing malam, kata dia. Dan rumah mak saya ni sama je lah macam dulu. Macam rumah kampung-kampung yang lain. Dan macam rumah lebih kurang kalau nak dikasihkan contoh lah. Lebih kurang rumah macam dalam rumah cerita Opah. Upin dengan Ipin tu, rumah kayu yang pijak bila berjalan tu pastilah berbunyi. Dan bilik-bilik ni seolah terapung-apung dekat atas. Dan dapur serta tandas ni berpijak dekat atas tanah. Dan saya tak ada masalah lah tidur dekat dalam bilik sendiri. Dekat belakang bilik saya ni, dusun durian yang diusahakan oleh bapa saya satu ketika dahulu. Tapi barangkalilah sekarang sudah pun dipenuhi semak. Oleh kerana dah ditinggalkan hampir setahun lah. Saya rasa keesokan harinya pastilah mak saya ni akan memaksa saya untuk mengemaskan dusun tu. Dan satu lagi masalah yang saya cuba elakkan lah. Tapi bukan itu yang mengganggu tidur saya waktu ni. Dan saya ni lebih risaukan Intan kerana bilik tidur kakak ni terletak betul-betul dekat belakang kubur. Buka aja tingkap tu, terus akan terselah tiang-tiang nisan dalam 4 ke 5 pasang macam tu. Dan warnanya yang putih tu seolah-olah menyala terang dalam kegelapan. Saya takut bila sahaja menjelangnya pukul 3 pagi nanti, bunyi itu akan kedengaran. Dan saya takut apa reaksi Intan tu nanti bila bunyi itu menjengah telinga dia. Dan saya takut dia akan membuka tingkap dan jika kakak lambat menghalang dia. Dan saya takut. Tapi apa yang saya takutkan? Dan saya ni sendiri tak tahu apa yang akan berlaku. Dan saya dah dengar bunyi itu sejak daripada kecil lagi. Dan disebabkan bunyi itu datang pada pukul 3 pagi ketika saya sedang nyenyak tidur berdengkur, jarang sangatlah telinga saya ni dapat menangkap bunyi itu. Lagipun pantang larang mak masih lagi saya dengan kakak ni ikut sejak kecil. Tak pernah kami terfikir langsung untuk membuka tingkap bila saja bunyi itu bergema. Dan kami hanya mampu berselubung di balik selimut sambil menutup telinga mengharapkan bunyi itu akan beransur-ansur hilang. Mungkinlah tak ada apa yang saya perlu risaukan. Dan kakak ada dengan Intan waktu tu. Dah tentulah kakak boleh melindungi adik kesayangannya tu. Dengan jaminan seperti itu, saya terus tersenyumlah. Dan saya menutup kembali mata. Terasa penat sudah pun mengusai diri. Dan bersamanya tidur yang sudah lama saya tunggu. Bunyi ketukan yang kuat mencengah kat telinga saya. Seperti ada orang yang sedang bertukul dekat tepi pintu bilik waktu ni. Oi, bangunlah, subuh. Kini, jeritan seperti mak lampir semula menusuk ke telinga saya dan saya berbaring melentang pula sambil meletakkan bantal dekat atas meja. Malas saya nak ambil peduli amukan orang gila ni yang sedang mengetuk pintu bahagian nak erak ni. Saya cuba mencari kembali tidur yang baru sahaja direntap dari saya. Oi, mak suruh kau jadi imam lah. Bangunlah weh. Nama mak yang dipetik terus membuatkan mata saya ni terbungkang dan saya menolak bantal tu ke tepi lantas beralih memandang jam dekat telefon. Pukul 6.15 pagi. Dengan keluhan yang panjang, saya terus bangkit daripada katil. Ifan, nak? Kau dah bangun tidur ke belum? Kini suara mak pula yang bergema tau. Membuatkan saya ni terus berdiri. Kejap mak, kejap. Orang nak ambil air semayang dulu ni. Cepat siap. Lepas tu kita boleh baca Yasin. Boleh tengokkan si Intan ni. Tutur mak saya. Mendengarkan nama Intan ni, saya terus meluru, membuka pintu dan kelihatan mak dan kakak ni tercegat dekat depan saya ni. Dan masing-masing sudah pun bertelekung putih. Intan? Kenapa dengan Intan mak? Soal saya kembali. Mak dengan kakak ni tak menjawab tau. Masing-masing dengan wajah yang suram waktu tu. Seperti ada awan mendung yang melindungi wajah mereka. Kerana tak mendapat jawapan, saya terus berjalan melepasi mereka menuju ke bilik kakak. Dan saya dah tak mengambil peduli kakak yang menjerit kat belakang. Oi, bilik anak dara orang tu. Kau jangan masuk lah.
Dan saya terus menolak pintu. Mata saya ni ligat mencari Intan. Dan mata saya ni terpaku pada satu susuk tubuh yang sedang terbaring kaku dekat atas katil kakak waktu tu. Dan saya melihat wajah awet saya tu, yang selama ni jarang sekali lekang daripada senyuman. Dan kulitnya yang putih-putih kemerahan tu kini bertukar menjadi sepenuhnya seperti darah sendiri tak berani nak naik memenuhi wajah yang pucat tu. Dan saya perasan yang mata Intan ni bagaikan kaku, hanya memandang ke depan, dan dia langsung tak menyedari akan kehadiran saya dekat sisi dia waktu tu. Tubuh Intan menggigil tak berhenti-henti, dan saya memegang tangan Intan dan saya ingin memberitahu yang saya kini ada dekat sebelah dia. Tapi Intan langsung tak menoleh memandang saya dan matanya masih memandang ke depan, seperti ada sesuatu yang di situ, di dinding bilik kakak saya. Dan saya menoleh ke belakang pula, memandang kakak dengan mak ni yang kini sudah pun berada di pintu bilik. "Apa yang jadi, Kak?" Kakak menunjukkan wajah, tapi mulutnya masih lagi menjawab soalanku. "Akak tak tahulah. Akak jumpa dia macam ni malam tadi dekat dapur. Dia terbaring, menggeletar seluruh badan sampai terkencing. Dan akak sampai terpaksa minta tolong dekat mak untuk bawa dia naik ke sini." "Kenapa tak kejutkan Irfan?" Soal saya lagi. "Engkau tengah sedap terbongkang tidur," kata mak pula, dan saya menoleh kembali memandang Intan yang masih lagi menggeletar seluruh tubuh dia. Dan saya memeriksa pula dahi awet saya tu, menyedari yang badannya pula waktu tu panas sangat. Dah. Cepat, pergi ambil wuduk. Hanya Allah saja yang boleh tolong Intan sekarang ni. Dan ini adalah kisah KSK Part 2. Macam mana anda rasa? Masih lagi seronok kisah dia kan? Okay, kita terus dengan part yang ketiga. Okay, untuk part yang ketiga ni, kita terus dengan kisah dia. Mak dan kakak sedang duduk dekat meja makan waktu tu. Masing-masing sedang menghirup kopi sambil menikmati cekodok pisang yang baru saja kakak siapkan. Saya saja yang berdiri, mundar-mandir dekat tangga dapur waktu tu. Kejap-kejap mata saya ni memandang ke atas, mengharapkan Intan akan muncul daripada situ. "Makanlah dulu," tegur mak yang resah melihat keadaan saya waktu tu. Dan saya tak punya pilihan lain lah, melainkan duduk dekat sebelah kakak. "Kau ni pun makanlah dulu. Takkan dilamun cinta teruk sampai macam ni, sampai tak boleh nak makan," usik kakak saya waktu tu. Dan saya pun memancarkan jelingan tajam ke arah kakak. Dan mak pun membuat benda yang sama tau. Kakak waktu ni cuma tersengih, mengangkat tangan tanda meminta maaf. Ya, kakak saya ni memang tak tahu bila nak berhenti berjenaka. "Orang tak patut bawa balik lah mak dia ni balik ke kampung ni," rungut saya bersendirian. Dan mak pun mengeluh. "Tak baik kau cakap macam tu nak. Dah takdir nak jadi macam tu. Kita tak boleh nak salahkan takdir. Sekarang kita cuma boleh berdoa je supaya dia sedar." Dan saya pun mengangguk je. Sekurang-kurangnya badan Intan sudah pun tak lagi menggigil. Dan setelah diberikan air yasin tadi, dan Intan sudah pun menutup mata, masih tidur sehinggalah sekarang. "Apa yang jadi kat dia mak?" soal saya kembali. Dan waktu ni mak terdiam. Cekodok yang tadinya sudah pun hampir memasuki mulut, kini diletakkan kembali di atas piring. Mak mengeluh panjang sambil menggelingkan kepala dia. "Mak cakap semalam kat Intan yang mak tahu pasal asal usul kampung ni kan? Tapi mak tak pernah pun cerita pada kami. Setiap kali saya dengan akak tanya, mak mesti diam." "Tu nak anak dara orang mak. Apa yang orang nak beritahu dekat mak bapak dia nanti? Kalau mak tahu sesuatu pasal kampung ni, baik mak beritahu sekarang. Irfan rasa mak tahu apa yang terjadi sebenarnya kat Intan," tutur saya yang kini sudah pun berdiri. "Irfan baru kenal berapa tahun dengan perempuan lain dan nak berkurang ajar dengan mak sendiri tutur kakak yang kini sudah pun berdiri dekat sebelah. Dan mata dia terjegil, marah memandang saya.
Tapi saya tak ambil pusing lah dan mata saya memandang mak dekat depan. Mak seperti terkesan dengan kata-kata saya tu dan matanya terus berkaca. Bila menyedari yang saya mungkin telah melampaui batas, saya kembali duduk semula. Cuma kakak je yang masih lagi berdiri sambil mencengkak pinggang memandang saya. Minta maaf dengan mak sekarang. Dahlah. Jangan gaduh-gaduh. Tutur mak saya kembali. Tutur lembut saja suara dia. Kakak kembali duduk. Tapi selingannya tajam daripada mata dia. Masih tak lekang memandang saya. Dan saya hanya mampu menundukkan wajah. Lagipun, betul cakap Irfan tu. Mak tak pernah beritahu pun kat kamu semua pasal kampung ni. Mak rasa tak adil untuk kamu. Sebab kamu semua membesar kat kampung ni. Kata mak lagi. Dan saya dengan kakak ni saling berpandangan lah. Dan mata kakak sudah pun tak lagi menjeling tajam. Tapi waktu ni, kami berdua hanya mendiamkan diri je. Menunggu mak menghabiskan bicara dia. Kamu berdua masih ingat tak masa kamu kecil? Apa yang kita sekeluarga selalu buat bila menjelang pukul 3 pagi? Soal mak. Dan saya memandang kepada kakak seperti meminta dia mendahului, lagipun dia kakak, dia lebih tua. Mak panggil kami semua masuk ke bilik mak kan? Tidur sekali semua dengan ayah sekali. Balas kakak. Dan mak pun mengangguk dengan sedikit titisan senyuman jelas dekat hujung bibir dia. Walaupun dah banyak kali mak dengar bunyi tu, walaupun telinga ni dah banyak kali menjamah bunyi tu, ia tetap rasa tak biasa, tetap rasa ganjil. Macam bunyi tu sendiri bukan datang daripada alam ni. Tak ada binatang rasanya yang boleh membuat bunyi macam tu. Tambah mak lagi, kami berdua mengangguk bersetuju dengan mak. Tapi dulu bunyinya kerap masa kamu kecil. Boleh kata tiap-tiap malam bunyi tu datang. Sekarang adalah dalam 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Tapi ia tetap datang. Dan bila setiap kali ia datang, mak memang meremang. Kadang-kadang sampai menggigil-gigil satu badan mak ni. Dan kami berdua hanya diam je. Dan mata kami kini tertumpu pada mak. Dan kami menunggu dengan penuh minat cerita yang ingin mak sampaikan waktu ni. Mak dengan ayah dah didik kamu berdua sejak kecil lagi. Jadi, kamu dah tahu dah pantang larangnya bila menjelang pukul 3. Kamu ingat tak kakak? Pernah satu kali kamu nak terkencing sangat tapi mak tahan dan ayah kamu sampai sanggup pergi ambilkan baldi minta kau kencing kat dalam tu. Dan dia memang akan pastikan kita sekeluarga duduk bersama. Tak berpisah bila pukul 3 pagi tiba. Sebab tu kamu dah tahu, dah terdidik dengan pantang larang tu. Dan waktu ni saya menjeling pada kakak tahu. Mulut saya ni seperti ingin mengeluarkan ayat-ayat belian tajam. Tapi saya terhenti bila melihat mata kakak yang terbeliak besar. Barangkali imbasan memori tu kini baru terlintas di ruang fikiran dia. Jadi, betul cakap engkau Irfan. Kau tak patut bawa Intan ke sini. Memang kita boleh pesan dia, ingatkan dia. Tapi, pesan dengan didik lain bezanya. Dia tak tahu bahaya kampung ni bila menjelang pukul 3 pagi. Irfan minta maaf, Mak, tutur saya sambil memandang Mak dan Mak sekadar tersenyum. Tapi, kau salah satu benda Irfan. Ya, mak tipu Intan semalam. Kata mak tahu pasal usul kampung ni. Mak sebenarnya tak tahu apa-apa pun. Pasal orang tua mak tak beritahu apa-apa pun pada mak. Dan tak ada siapa pun di antara penduduk kampung ni yang tahu kenapa ada 1000 kubur dekat kampung ni. Kami hanya tahu pantang larang sahaja yang ada. Dan apa yang perlu dibuat bila menjelang pukul 3. Takkanlah tak ada seorang pun yang tahu, Mak. Soal kakak yang daripada tadi mendiamkan diri. Mak menggelengkan kepala. Kubur-kubur yang ada dekat kampung ni dah wujud sejak beratus tahun yang dahulu. Dulu pernahlah ada ketua kampung baru nak pindahkan semua kubur-kubur ni. Dia dapat bantuan adun, jentolak, semualah dibawanya. Tapi tak berjaya. Sampai je jentolak kat kampung ni semuanya rosak. Berganti-ganti jentolak tu. Tapi satu pun tak boleh dipakai. Duit dah banyak habis. Tapi satu tapak kubur pun tak berjaya dialihkan. Akhirnya mereka membuat keputusan yang kubur tu memang tak boleh nak dialihkan. Cerita mak lagi. Saya dengan kakak waktu ni saling berpandangan.
Habis tu, macam mana dengan Intan, Mak? Takkan kita nak biarkan saja dia macam ni? Soal saya kembali. Dan Mak mengeluh. Lalu terus menundukkan wajah. Barangkali sedang mencari jawapan yang sesuai sambil menyusun kata. Tapi bila Mak kembali membuka bicara, kami berdua terkejut mendengar jawapan dia. Kamu berdua tahu tak yang kamu berdua sepatutnya ada makcik? Soal Mak. Saya keliru. Tak faham dengan apa yang dikatakan Mak. Dan kakak pula menggelengkan kepala dengan mata yang masih lagi terpaku pada Mak. Dengan senyuman yang separuh siap, Mak memulakan cerita dia. Ya, Mak ada adik dulu. Umur dia dengan Mak beza setahun je. Kami dibesarkan di dalam rumah ni lah. Di rumah pusaka, tinggalan arwah datuk kamu. Tapi kamu tak sempat jumpa dengan dia. Dia meninggal sebelum Mak kahwin lagi. Dia pernah alami benda yang sama macam Intan. Dan mata saya waktu ni terbeliak tau. Kini saya cuma mendengar cerita dengan Mak ni dengan penuh minat. Masa tu, Mak baru masuk 7 tahun. Baru setahun masuk sekolah. Dan makcik kau waktu tu umur 6 tahun. Kami berdua tidur sebilik. Sama bilik dengan kakak kau. Dan kami dah faham dah dengan pantang larang pukul 3 tu. Sebab arwah atuk kau memang garang. Kalau mana-mana peraturan dia yang kami tak ikut, memang berbiratlah kami satu badan. Cuma makcik kau ni saja. Dia memang nakal sikit. Yelah, mungkin sebab dia ingatkan dia tu anak bongsu. Jadi atuk ni tak akan nak marah kat dia. Ya, memang atuk ni tak marah kat dia. Bukan sebab dia anak bongsu, tapi ada sebab lain. Jadinya satu malam tu lah, dia kejutkan Mak. Katanya nak minta Mak temankan dia pergi kencing. Mak ingat lagi peristiwa tu. Macam seolah-olah baru semalam je berlaku. Mak jeling ke arah jam waktu tu. Dan masa tu 10 minit lagi sebelum pukul 3. Mak gelengkan kepala. Mak cakap, Mak takut atuk kau marah. Tapi makcik kau tetap berkeras. Katanya dah tak tahan sangat. Dan Mak suruh dia pergi sendiri. Mak berhenti menghirup kopi yang ada dekat atas meja ni. Barangkali rasa haus sudah merangkak ke tekak dia. Dan saya dengan kakak ni hanya mendiamkan diri je menunggu Mak menyambung bicara. Makcik kau ni memang berani. Dia tak macam Mak. Dia memang main langgar je. Tak kisah apa nak jadi. Dia tahu dia tak tahan nak kencing, dia pergi je. Tak fikir banyak. Mak dengar bunyi dia keluar daripada bilik. Lepas tu turun ke dapur. Sampai sekarang, Mak menyesal sangat-sangat. Kenapalah Mak tak temankan dia sekali. Tapi, benda dah jadi kan. Kita tak boleh nak buat apa-apa pun. Melainkan menjadikan ianya sebagai satu pengajaran. Mak terlelap lepas tu. Tapi tak lama. Selang beberapa minit, bunyi tu bermula. Tutur Mak perlahan. Dan saya dengan kakak ni hanya terpaku je. Masing-masing menelan air liur. Di luar, walaupun cahaya matahari sudah pun mula terik, rasa meremang ni tetap berjaya menguasai kami. Dan kamu tahu kan macam mana bunyi dia? Mendayu-dayu, bersahut-sahut, seolah-olah macam ada binatang yang menjerit kesakitan. Tapi binatang apa? Tak pernah sepanjang hidup Mak ni dengar bunyi binatang yang macam tu. Tak tahulah kalau kamu berdua ni pernah dengar kan kat internet ke, kat TikTok ke, tutur Mak menduga waktu tu. Jadinya saya dengan kakak ni menggelengkan kepala. Tak pernah lah Mak, bunyi tu memang special, kat kampung ni je ada. Tuturku waktu ni cuba berjenaka, cuba untuk menghidupkan suasana kembali. Tapi tak ada sesiapa pun yang ketawa. Kakak dengan muka yang pucat ni bertanya tau. Lepas tu, apa yang jadi Mak? Mak mengeluh. Seperti berat untuk menghabiskan ceritanya. Dalam bunyi yang bersahut-sahut tu, Mak terdengar makcik kau menjerit-jerit. Terus Mak terbangun daripada katil. Mak meluru keluar daripada bilik. Tapi atuk kau lagi laju. Dia berlari melepasi Mak sampai dekat pintu dapur. Tapi atuk kau tak turun ke bawah. Dia kaget. Dia berdiri je kat depan pintu. Mak tanya dekat atuk kau, kenapa tak turun? Dan bila atuk kau tahu Mak ada dekat belakang, dia tutup pintu dapur tu. Jadi Mak tak tentu arah waktu ni. Makcik kau ni tengah menjerit-jerit minta tolong. Tapi atuk kau ni hanya berdiri dekat depan pintu je. Macam jadi penjaga. Tak bagi Mak lepas. Mak merayu-rayu kat atuk kau. Tolonglah selamatkan makcik kau tu. Sampai nenek kau datang. Tapi atuk kau waktu tu hanya menggelengkan kepala. Katanya kejap lagi. Macam tu lah.
Sampailah keadaan bertukar senyap sunyi. Dah tak ada lagi suara jeritan makcik kau dan juga bunyi binatang tu. Lepas tu barulah atuk kau buka pintu dapur. Tapi makcik kau dah tak ada. Kakak menutup mulut dia yang ternganga waktu tu dengan kedua belah tangan dia. Dan saya pula bertanya, apa yang jadi, Mak? Dan bila kami turun je ke dapur, kami nampak pintu dapur yang kat bawah tu terbuka. Dan makcik kau hilang, dah tak nampak di mana. Nenek kau cadang nak cari kat sekeliling rumah je. Tapi atuk kau tu seolah-olah tahu apa yang jadi. Jadinya, dia terus pergi ambil parang dan suruh kami semua tunggu kat rumah je. Dia terus keluar ikut pintu dapur seperti mengejar sesuatu. Dapat tak? Soal kakak pula dan mak mengangguk. Tapi, itulah, lama tau kita orang tunggu. 2 hari baru atuk balik. Setiap hari kami berdoa solat hajat tak berhenti-henti. Orang kampung semua datang ke rumah. Baca Yasin, baca dah semua ayat penawar habis kami baca. Pada malam hari kedua atuk kau sampai, makcik kau dalam dokongan dia. Sihat, cuma nampak macam lemah sikit je lah. Dan saya dengan kakak ni melepaskan nafas lega. Terutama sekali saya yang nampak jalan harapan yang terbentang kat depan mata waktu ni. Irfan, kau tutup lampu dapur ni nak. Dah siang hari dah ni pun. Dan lepas tu, kau buka pula tingkap tu. Arah mak kepada saya. Dan saya patuh dengan bangun mengikut apa yang disuruh. Dan kakak pula bertanya waktu ni. Apa yang sebenarnya jadi pada makcik, Mak? Macam mana atuk selamatkan dia? Mak menggelengkan kepala. Mak tak tahulah. Mak cuba korek pada nenek, pada atuk, malah pada makcik kau sendiri. Tapi tak ada seorang pun yang nak beritahu kat mak apa yang sebenarnya berlaku pada makcik malam tu. Tapi sampailah makcik kau meninggal 2 tahun sebelum mak berkahwin. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini kan. Macam mana anda rasa dengan kisah Kampung Seribu Kubur ni? Masih berminat lagi tak? Sebab ada lagi part yang seterusnya lah. Jadinya kalau anda rasa nak sambungkan kisah ni, anda komenlah nak nanti kita sambung lagi. Sebelum kita akhiri kisah seram pada kali ini, jomlah kita dengar pesan Ustaz sikit. Cara nak hadirkan dan jelmakan jin dalam masa 1 jam. Macam-macam cara. Kalau buat ikut gaya dia, insya-Allah mai. Al-Jawahirul Lamma'ah, nama kitab tu. Kecil saja, tapi macam-macam ilmu dalam tu. Saya beli pun nak tengok teknik-teknik saja, tak pernah buat pun. Sebab saya pernah buat sekali, memang keluar tak sanggup nak tengok. Hatu kena duduk dalam masjid, duduk tengah-tengah macam ni. Tutup lampu pukul 12 malam. Hak kita buat ni hak betul. Baca apa? Selawat Nariyah 4444 kali. Tiba-tiba dia keluar betul kod depan mihrab masjid. Perempuan keluar dukung anak, tapi muka mata jatuh. Kalaulah hari ni kita pergi tempat set penggambaran macam-macam hantu dalam filem pun kita kadang-kadang tak berani nak tengok seorang-seorang. Saya nak cakap hak betul lagi takut. Dan itu menyebabkan saya pun lari ikut jendela. Sebab baru umur 19 masa tu, baru tengah belajar, biasalah. Marilah ni pun insya-Allah dah lah. Sebab saya tak nampak. Baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam.